sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Gempar beberapa waktu ketika ini, kebelakangan ini, berkaitan dengan dakwaan rasuah RM1 bilion untuk jatuhkan kerajaan. Bahkan setiausaha politik kepada Perdana Menteri yang menggesa siasatan dilakukan terhadap dakwaan seorang pemimpin Perikatan Nasional terlibat dalam usaha untuk menjatuhkan kerajaan, yaitu untuk membeli individu berpengaruh dan ahli parlimen untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Satu perkongsian daripada Harapan Daily, siasat dakwaan PN guna RM1 bilion beli MP untuk jatuhkan kerajaan. Saya sebagai rakyat Malaysia yang amat menghormati kerajaan yang ada hari ini, dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan, kerajaan madani, yang saya rasa amat layak untuk diteruskan sehingga pilihan raya umum ke-16. Pada PRU 16 barulah kita boleh cerita tentang langkah ataupun taktik strategi nak gulingkan kerajaan, nak jatuhkan kerajaan. Kita tunggu PRU 16. Tetapi untuk taktik membeli ahli parlimen ataupun membeli individu berpengaruh untuk menjatuhkan kerajaan, pada hari ini bagi saya amat tidak relevan. Disebabkan untuk apa nak tukar lagi Perdana Menteri, padahal belum 2 tahun pun, apatah lagi 1 penggal. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, siapapun juga dalang, kalau benar memang ada individu yang cuba menjadi ketua, menjadi dalang untuk membeli ahli parlimen, membeli pempengaruh untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan, bagi saya individu ini patut dikenakan tindakan, patut ditangkap rasanya. Apa komen Anda? Adakah Anda setuju individu ini ditangkap ataupun individu ini patut ditahan dan disiasat? Nah, sudah pasti buat masa ini kita mahu siasatan dijalankan oleh pihak berkuasa. Dakwaan itu hadir selepas sebuah blog mendakwa pemimpin PN yang juga seorang ahli parlimen telah menyediakan dana sebanyak RM1 bilion untuk merasuah ahli parlimen kerajaan agar menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri. Nah, persoalan yang timbul seterusnya adalah siapakah ahli parlimen itu yang mempunyai duit sebanyak RM1 bilion. Jumlah RM1 bilion ini bukanlah jumlah yang sedikit, jumlah ini amat banyak, tuan-tuan dan puan. Kenapa nak fokuskan kepada jatuhkan kerajaan berbanding digunakan RM1 bilion itu kalau memang ada untuk rakyat sendiri? Kami berharap polis boleh menyiasat jika ini benar. Nah, saya sendiri pun berharap polis akan menyiasat perkara ini sekiranya memang benar-benar ada ahli parlimen ini dan duit RM1 bilion ini memang ada. Orang ramai sudah muak dengan spekulasi tentang usaha menjatuhkan kerajaan. Kerajaan sedang bekerja keras untuk merangsang pemulihan ekonomi, kata Datuk Azman Abidin, setiausaha politik kepada Perdana Menteri, seperti yang dilapor FMT. Nah, saudara-saudara, di dalam artikel ini, terbongkar juga komplot yang didakwa ingin menggulingkan kerajaan melalui apa yang disebut sebagai langkah Dubai. Gerakan itu dipercayai dirancang sebahagian besar pemimpin PN dengan ada dakwaan mengatakan ia turut membabitkan beberapa pemimpin Barisan Nasional. Pada akhirnya, Zahid Hamidi sebagai pengurus CBN sendiri menafikan bahawa SD yang dikatakan sudah cukup itu adalah SD yang tidak sah dan dinyatakan sendiri oleh Ahmad Zahid Hamidi. Nah, saudara-saudara, bagi saya ini kemenangan baru kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan pengumuman Zahid bahawa SD itu tidak sah. Dan juga berkaitan dengan RM1 bilion, siasat dakwaan PN guna RM1 bilion ini untuk jatuhkan kerajaan perlu disiasat kerana ini adalah amat serius. Dan bukan saja amat serius, pelakunya kalau memang benar ada, dalangnya perlu ditangkap
secepat mungkin. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati semua. Sudah pasti kita juga digemparkan sebelum ini berkaitan dengan isu Menara Ilham yang disita. Pada akhirnya keputusan terkini ataupun perkembangan terkini isu ini sudah pasti ahli keluarga kepada Tun Daim Zainuddin yang dikatakan menjadi pemilik kepada Menara Ilham yang disita oleh SPRM. Akhirnya di dalam media hari ini pada tarikh 10 Januari ada menyatakan isteri kepada Tun Daim Zainuddin membuat pengakuan bahwa Tun Daim Zainuddin dianiayai. Nah, yang terkini pula, saudara-saudara, satu perkongsian daripada Syabuddin Husin ataupun Syabuddin.com. Ini mungkin selepas Menara Ilham disita, mungkin ada yang beberapa netizen ataupun subscriber daripada channel ini ataupun yang menonton video ini ada meletakkan komen. Mungkin bukan di dalam ruangan komen, mungkin ada juga yang tertanya-tanya, adakah selepas ini Tun Mahathir juga akan disiasat? Adakah selepas ini harta Tun Mahathir juga akan disita? Ataupun mungkin ahli-ahli keluarga Tun Daim Zainuddin, disebabkan Mahathir dan Daim Zainuddin adalah sekutu. Satu perkongsian daripada Syabuddin.com. Ini menyebut nama isteri dan dua anak Tun Daim yang menghadap SPRM pagi ini bertarik 10 Januari. Bukan kena tangkap tetapi menghadap SPRM. SPRM akan menyoal siasat isteri bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin dan dua anak lelakinya esok. Ini berdasarkan notis yang dihantar oleh peguam keluarga itu kepada pihak media. SPRM kini sedang menjalankan siasatan terhadap Daim berkaitan pendedahan mengenai kekayaannya dalam kertas Pandora. Dalam kertas Pandora sahaja, syarikat dan firma pemegang amanah yang dimiliki oleh anak-anak, isteri atau rakan perniagaan Daim bersama-sama pemegang aset bernilai sekurang-kurangnya GPP 25 juta, kira-kira RM 141 juta. Sebelum ini, Daim menjawab laporan Malaysia Kini dengan berkata, bukan semua pemegang amanah yang disenaraikan portal itu adalah miliknya dan semua urus niaga yang dijalankannya adalah sah. Dia berkata, pemegang amanah adalah sebahagian daripada perancangan harta pusaka dan semua cukai yang perlu dibayar telah dibayar. Memiliki entiti luar pesisir tidak menyalahi undang-undang, tetapi dalam beberapa keadaan amalan itu dikaitkan dengan pengelakan cukai. Dalam kes lain, ia merupakan usaha mengekalkan kerahasiaan atas pelbagai sebab. SPRM berkata, Suruhanjaya itu telah menghantar notis kepada Daim sejak Jun lalu supaya dia mengisytiharkan harta, namun mendakwa tuntutan itu tidak dipenuhi walaupun selepas 5 lanjutan diberikan seperti mana yang diminta bekas Menteri Kewangan itu. Hal ini mendorong SPRM menyita Menara Ilham, sebuah bangunan bernilai tinggi milik Daim dan keluarganya, dan mengecam siasatan SPRM terhadapnya dengan mendakwa dia menjadi mangsa penganiayaan politik. Bagaimanapun SPRM menafikan dakwaan itu. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, kalau benar Daim Zainuddin didapati bersalah, adakah selepas ini Daim Zainuddin juga akan dipenjara, akan ditangkap? Siapapun juga, kita bukan hanya bercakap tentang Daim, kita juga bercakap tentang mana-mana pemimpin politik di negara ini yang terlibat rasuah, pasti perlu ditangkap. Artikel hari ini ataupun perkongsian hari ini, isteri dan dua anak Tun Daim menghadap SPRM. Apa komen Anda? Sekian saja.
Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan juga subscribe.